Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'dan, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita mulakan kuliah seperti biasa dengan membaca umul kitab, dan kita sedekah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pengarang kitab ini, kepada kedua ibu bapa kita, guru kita, semuanya pada hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan usia kita, diberikan kelapangan, diberikan kesempatan untuk dapat terus kita menghirup udara Allah, berada di atas muka bumi Allah dalam penuh kenikmatan. Ya, moga-moga kenikmatan yang kita kecapi ini kita letakkan kesyukuran yang utama. Ya, bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat-nikmat yang telah yang aku kurniakan, kata Allah SWT kepada kamu, nescaya aku akan tambah lagi nikmat itu. Maknanya kita nikmat sihat, nikmat lapang ni biar Allah Ta'ala bagi sihat lagi, bagi lapang lagi untuk dapat kita meningkatkan amal, meningkatkan ibadah, supaya kita dapat memenuhi ruang kesempatan yang diberi oleh Ta'ala pada bulan Syaban, dan tak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Hari ni dah masuk 8 bulan Syaban. Maknanya seminggu dah kita meninggalkan Syaban. Ada 2 minggu lagi, ada 3 minggu lagi. Minggu depan, hari Khamis minggu depan kita akan sambut nisfu Syaban. Kelebihan bulan Syaban ni tuan-tuan, pada separuh malamnya, 14 malam 15 nisfu Syaban, hari Khamis depan. Haji buatlah, bacalah apa yang patut, mohonlah kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh yang terbaik siangnya puasa. Siangnya puasa. Hari Khamis tu, siangnya puasa. Ini kadang-kadang makannya lebih, puasanya dok. Peringat. Puasa dulu, sebab Nabi kata Nabi dikejutkan oleh Jibril, wahai Rasulullah, bangun. Maka Nabi kata, malam apakah ini? Maka Jibril kata, inilah malam nisfu Syaban. Maka Nabi membangkit melaksanakan ibadah malam, dan sehingganya besok pagi Nabi berpuasa.
Lalu pada malam itu Nabi berdoa, ya Allah, aku syukur gembira kalaulah ibadah aku diangkat ke langit sedangkan aku dalam berpuasa. Itu yang kita nak tu. Puasa ya. Makan dah banyak dah. Latihan untuk kita nak bukan pada bulan Ramadan. Ramadan dah tak boleh tak puasa, dah wajib puasa dah. Ini yang sunat-sunat ni. Yang belum habis qada tu habis buang. Jangan tinggal pula. Terlupa lah Ustaz, ada 2 hari lagi Ustaz. Sehari. Habiskan dulu. Abang Haji saya tak risaulah ada qada. Tak ada dah rasa. Ada juga. Tak ada. Alhamdulillah. Abang Haji sini beriman semua. Mak Haji bukan tak beriman. Pasal Mak Haji Allah Ta'ala bagi nikmat. Itu yang tak puasa penuh tu. Kalau dapat puasa penuh, ya abang hari ni seronok tahun ni bang. Apa sih? Kita dapat puasa penuh, Abang Haji dah pening kepala. Mak Haji puasa penuh, Abang Haji pening kepala. Abang Haji tapi Abang Haji tak ada apa. Dia seronok juga. Alhamdulillah, tambah lagi rezeki. Apa pula? Mak Haji gelak pula. Apa sebab Mak Haji gelak? Abang Haji pun seronok. Lama tak ada budak-budak sini ya. Dia kata, bukan itu bang, bukan yang itu. Habis? Alah, dah 50 lebih ni ban. Panjang Abang Haji punya. Gitu. Seronok je. Tapi tak apa Abang Haji, tak ada masalah. Seronok Abang Haji kita dapat puasa penuh Mak Haji sini dah puasa penuh belum? Belum lagi kan? Alhamdulillah. Qada. InsyaAllah kita teruskan. Baik. Maka kita bangunkan diri kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Ta'ala, dan sekiranya kamu mengkufuri nikmat yang telah aku kurniakan. Apa kufur? Makna kufur tadi maknanya kita menggunakan nikmat Allah untuk jalan perkara-perkara yang dilarang. Itu nama kufur. Sihat tapi tak nak ibadah, itu kufur. Ada rezeki tak nak sedekah, kufur. Ada lapang, kelapangan ada tapi tak nak singgah rumah Allah, itu kufur. Bukan kufur ni kata orang tu jadi kafir. Tak, kufur ni maknanya sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala guna, kita guna bukan untuk mendatangkan redha Allah Ta'ala. Itu kufur. Banyak kufur. Ada pinggan banyak, Maji pinggan lawa-lawa, dia keluarnya pinggan plastik, kufur. Iya Maji, jangan lama, kufur. Habis yang pinggan kaca lawa-lawa tu nak buat apa? Beli mahal-mahal, keluar pinggan plastik je. Polistin untuk jamuan tak apa. Takkanlah tengah hari pun makan polistin je. Haji kalau dapat polistin je, baling je. Sampai hati makan waktu Zuhur makan pakai polistin Haji. Allah, tenang tak payah basuh. Yang pinggan yang dalam lemari baling je Haji. Gitu. Kan tidak kufur? Kufur nikmat. Ada meja. Kita nak ikut sunnah Ustaz, makam sila. Kufur nikmat. Boleh makam sila. Meja tu hantar rumah saya. Bau nikmat. Bau saya gunakan ke tu. Ini ada meja nu makan bersila. Tetapi kalau ada meja yang nak makan 10 orang, tak muat meja, baru makan di bawah. Ini makan 2 orang aja Abang Haji dengan Mak Haji. Abang tak payah makan meja lah, kita boleh letak cebek tu. Boleh letak cebek lah, abang makan kat situ lah bang. Nanti siapa nak ngemeh? Kupon nikmat Mak Haji. Dan jangan sampai Allah Ta'ala bagi nikmat kita, Allah Ta'ala masukkan kita dalam neraka. Na'udzubillah. Khawatir kita. Baik, maka gunakan kesempatan ini. Jadi alhamdulillah, kita syukur kita berada dalam majlis ilmu, namanya majlis Raudatul Jannah, majlis dalam taman-taman syurga. Jadi kalau kita rasa nak duduk syurga di akhirat, kena rajin-rajin duduk syurga di dunia, taman syurga, iaitu majlis ilmu. Majlis ilmu sama-sama kita dengar, sama-sama kita murajaah, sama-sama kita mentelaah, sama-sama kita muzakarah. InsyaAllah moga-moga yang mendatangkan manfaat kebaikan kepada kita bersama. Baik. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, jilid yang pertama, bab yang pertama, babul awal, iaitu babul ikhlas. Telah saya menyatakan bahawa dalam suatu amalan apa juga kita lakukan, mestilah letak ikhlas dahulu daripada sifat riak ataupun sifat nak menunjuk-nunjuk. Sebab
pembatalan amalan kita ini dengan sebab riak. Dan riak itu adalah senjata bagi syaitan, digunakan kepada manusia agar amalan yang mereka lakukan itu akan tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi latihkan diri kita untuk jadi ikhlas. Yang lepas saya dah bicara bagaimana nak kita latih diri kita ikhlas. Pertama, takut dengan pujian. Ini kita letak dulu. Kalau kita kena puji, kita rasa seronok, ikhlas itu dah akan menguang. Orang puji, wah cantik, sedap, handsome, lawa, bagus, kemeh. Dia mula dah nak kembang macam buah semangkuk, habis, ikhlas hilang. Ikhlas hilang. Yang kedua, tidak takut dengan kejian. Biarlah orang tua rumah aku manalah, lantak dia. Kita kalau orang tua rumah marah, biar dia. Orang kata, Allah, cakap je pandai, buat tak. Kita buat tak? Tak, dah, buat tak reti. Jangan berasa hati. Kecil hati kita. Tak payah kecil-kecil lah. Memang hati kecil dah. Itu lagi kecil hatinya. Sebab apa? Kita mengikut godaan-godaan tu. Dia tak reti je, Maji. Apalah menikah lama, masak tak sedap. Tapi abang kita makan 2 pinggan, sedap lah tu. Engkau je yang tak sedap. Pasal apa? Tak dapatkan dia. Jangan risau. Yang musak kita dah buat yang baik tak, Maji? Buat terbaik tak? Habis pening apa? Biar orang cakap. Kita takut orang kata. Kita tak takut Allah kata. Sebab itu bahasa kita, alah ustaz, orang kata. Itu bahasa dia. Ustaz orang kata juga. Allah, kacau bila betul. Risau saya. Saya ada mengajar satu tempat kursus jenazah. Ustaz nak tanya. Apa orang kata, orang kata lagi dia kata. Orang kata ustaz, kalau nak hilang rindu, kita lalu keranda sebelum bawa pergi kubur, suruh anak-anak berlalu bawah tu. Orang kata. Habis kau dengar, habis ajah ikut ke orang kata? Tak, saya nak tanya ustaz ni pasal orang kata. Dia geram dia. Dia mesti kata orang kata. Kenapa tak kata hadis kata? Kenapa tak kata firman kata? Kenapa tak kata ustaz kata? Orang juga kata. Orang tu siapa? Adalah ustaz orang. Dia tak nak khabar juga. Saya kata itu adalah khurafat. Kerja bid'ah yang jangan dibuat. Siapa buat, dosa. Bagaimana nak hilangkan rindu? Baca Fatihah, sedekah kat arwah. Ini lalu bawahkan dia. Orang nak mikul tu berat. Kalau anak ada 20 orang nak lalu, tak nyaya kan? Dah lah berat tu Orang meninggal berat je. Orang mulut kita ni celupa. Bila berat dia, Allah beratnya, banyak dosa. Bila berat, banyak dosa je. Orang asam betul. Macam dia tahu orang tu dosa je. Kenapa tak cakap Allah beratnya, muka-muka banyak pahala? Tak ada seorang pun cakap pahala. Semua dosa je kerjanya. Orang asam betul. Macam dia banyak pahala je. Ni angkat ni. Bukan tuan-tuan, yang angkat. Selalu cakap gitu. Badan masih hidup, kuroi. Mati beratnya, sakit baru. Berat dosa tu. Tak pasal dia ngumpat jenazah. Macam mana minta maaf? Dah ngumpat jenazah tu macam mana nak minta maaf? Pegang nisan dia. Mat, aku dah ngumpat kau. Tak boleh. Dia tak boleh jawab. Aku ampunkan, tak ada. Dosa lagi berat. Ngumpat orang mati. Jangan ngumpat. Biar cakap yang baik. Baik. Boleh nak? Jadi kita ni tuan-tuan, Imam An-Nawawi dia ajar kepada kita ikhlas. Jangan takut kejian. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak ukur ikhlas kita, iaitu tak banyak cari alasan. Jangan buat alasan. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Kalau boleh, boleh lah. Kalau insya-Allah lah. Kalau insya-Allah tak boleh, khabar tak boleh. Jangan insya-Allah. Nipu. Jangan menipu. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kita baca hadis yang ke-10 daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama. Wa an Abi Bakratan Nufai'il bin Haris As-Saqafiyyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
izal taqal musliman bisyaifaihima fal qatilu wal maktulu finnar. Qultu ya Rasulullah, hadza qatilu fama balul maktul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, rawahu muttafaqun alaihi, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ceritakan bagaimana dua manusia yang beriman, dua orang muslim yang berbunuh-bunuhan, bercakar-cakaran, bertengkar, lalu membunuh antara satu sama lain. Okey. Daripada Abu Bakratan Nafi'u bin Haris As-Saqfa radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila dua orang muslim berbunuh-bunuhan dengan pedang, maka pihak yang membunuh dan pihak yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Macam mana ni ustaz? Dua orang Islam berbunuh-bunuhan, maknanya masing-masing mempunyai senjata untuk membunuh antara satu sama lain. Maka Nabi kata yang membunuh masuk neraka. Betul lah. Kalau ikut hukum kita, orang yang membunuh memang masuk neraka lah, betul je. Orang membunuh, orang buat jahat, buat jenayah, patut kena hukum tak? Patut neraka. Tetapi hadis ni kata orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh, mafu alai, maknanya orang yang kena buat. Maknanya saya bunuh Haji bunuh saya balik. Begitulah, berlawan bunuh, maknanya yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Boleh terima tak kak? Haji, biasanya yang membunuh lah masuk neraka tak? Yang kena bunuh patut syurga, syahid. Sebab persepsi kita apa itu? Sebab dia kena bunuh. Tapi Nabi kata dua-dua kena bunuh, dua-dua masuk neraka. Apa jawabnya? Abu Bakratan bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh memanglah masuk neraka, tetapi bagaimana orang yang terbunuh pula? Takkan mereka masuk neraka juga? Maka jawab Nabi SAW, mereka dua-dua masuk neraka kerana ia berniat dengan bersungguh-sungguh hendak membunuh lawannya. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, orang beriman ni, orang beriman ni bukan kita beriman dengan orang kafir, bukan orang yang dizalimi ataupun orang yang menzalimi. Tak ada. Ini sama-sama beriman, sama-sama orang yang bertakwa pada Allah, tapi masing-masing ada sengketa, mereka berbunuh. Maka dua-dua masuk neraka. Kenapa? Kerana kita berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, dan damaikanlah antara keduanya kalau mereka bersengketa. Ini dok. Kita sama-sama Islam bergaduh. Yang kamu gaduh pun orang Islam, yang menggaduh pun orang Islam, dan mereka sama-sama bergaduh, berlawan, dan mereka mempunyai niat tersendiri. Yang mana yang pihak melawan memang bersungguh nak melawan sahabatnya, saudaranya yang Islam. Yang dilawan juga pun berlawan juga sebab ada niat bersungguh-sungguh untuk melawan. Cuba kita bila nak bertengkar Haji, saya tengkar Haji tak melawan, jadi tak tengkar? Jadi tak? Haji kata wow, kita cakap terima kasih. Awak ni tak guna, terima kasih. Masak tak sedap, terima kasih. Agak-agak jadi tak? Tak.
Abang Haji, sebab itu Abang Haji dia ada teknik. Bila Mak Haji pompek, Abang Haji ambil kunci. Mak Haji tengok, dah tak ada dah. Agak-agak sambung balik lah. Sambung juga. Berat. Maknanya dia tak puas hati tu. Maknanya Abang Haji dah tak ada pun, dia sambung juga. Pompek. Yang jadi masa anak dia. Abang Haji selamat dah pergi kedai kopi, minum kopi, relax. Sampai asar balik. Mak Haji nampak asar bunyi lagi. Pow! Balik kau. Ingat tak nak balik. Berubah. Dia start balik. Brum. Ya? Ada niat. Sebab niat marah. Dosa Mak Haji. Sebab dalam kitab dia kata masuk neraka. Kalau kita menyebabkan boleh masuk neraka. Abang Haji tak dosa juga. Lari tu pergi kedai. Gurau ya Haji, gurau. Pun sama juga. Maknanya kalau kita tak melawan, kita patut udahlah, sudah. Maknanya kita tenangkan. Itu yang lebih baik sebenarnya. Tetapi kalau kita menghadapi musuh Allah, musuh Islam, itu lain. Itu namanya syahid. Tapi kalau sama-sama bersengketa kerana perselisihan yang minor, yang kecil-kecil. Masalahnya Mak Haji tadi marah Abang Haji pasal beli ikan kembung pecah perut. Itu je. Dia bebel daripada pagi sampai ke tengah hari. Bukan Mak Haji sini. Mak Haji tempat lain. Mak Haji sini lebih kurang juga ke? Wallahualam, saya tak tahu. Abang Haji bukan standard pergi pasar. Dia beli, tahu dia beli je. Dia samikna wa ta'na. Abang Haji sini, dia samikna wa ta'na. Mak Haji kata, bang, beli ikan. Ya. Dia beli ikan. Pecah ke biji mata ada ke tak ada, nombor 2. Dia beli. Pasal hukum dia beli ikan. Sebab Abang Haji ni loroi. Abang Haji sini, bukan Abang Haji tempat lain. Ya salah. Dia beli pun dia letak. Mak Haji pun kata, abang ni tak reti ke? Kahwin dah 20 tahun tak reti nak masak, beli ikan. Ikan beli pecah perut. Mak Haji bebel, kepek. Dia pusing lagi ikan tu. Dari tak pecah terus pecah. Mak budak dia pusing sana. Pusing kadang campak. Malas nak masak. Misal katalah kan. Salah. Sebab apa? Kita ada niat membenci. Sebab itu Nabi kata dalam hadis ini, dia kata apa? Orang yang membunuh, yang dibunuh, dua-dua masuk Islam. Sebab apa? Dua-dua Islam. Kena faham? Dua-dua Islam. Bersengketa, berlainan ideologi, berlainan pahaman, itu normal. Dan itu tidak boleh dibuatkan sebagai satu platform untuk perpecahan. Bukan. Haji faham lain, Haji faham lain. Itu adalah fitrah. Dan itu kehidupan manusia. Pahaman saya, pahaman Haji berbeza. Saya boleh cerita, tapi Haji nak faham, nak terima, tak terima, tak ada masalah. Tapi kalau ini daripada Al-Quran, ini daripada hadis, tak boleh berbeza. Sebab dia dah jelas. Masalah apa nama? Ikan pecah perut. Apa masalah ni Haji? Goreng aja lah. Hilangkan mulut goreng. Abang Haji makan bisila tengah hari lepas zuhur. Selera ni. Tengok dia pegangnya ikan hancur. Apa ikan jadi macam ni? Dah awak beli. Dia marah tak? Tak marah. Confirm tak marah. Sebab yang beli dia pun tak nak makan sikit, tak makan sudah. Udah selesai masalah. Ini dah masak apa? Boleh masak juga akhirnya. Kan penat. Jadi kalau ada niat kita untuk memusuhi, dosa. Itu yang neraka. Abang Haji pun memusuhi juga antara dua, dosa. Cuba kita tenangkan jiwa. Habis cerita makan. Ni abang beli. Sedap juga. Habis cerita pucuk hati. Besok hantar lagi ikan pecah. Tak bising dah. Pasal apa? Abang Haji makan habis periuk. Nak jaga tu. Jadi give and take. Apa namanya? Kita bertoleransi dalam Islam.
Sebab itu Islam tuan-tuan, dua orang ni berdamai. Sebab itu di antara manusia yang tidak dapat pengampunan Allah pada bulan Syaban, bulan Rajab, bulan Ramadan nanti, orang yang manusia yang beriman bersengketa, bermusuh-musuh, belum berdamai. Siapa yang ada masa dari dalam dendam hati, perasaan marah, geram, marah, ada lagi dalam bulan Ramadan, bulan Syaban, bulan Rajab nanti, maka dia tidak dapat pengampunan Allah pada bulan yang diampunkan oleh Allah SWT. Jadi clear-clearkan dulu Haji. Setakat buah-buah mangga orang ambil halal-halal je lah. Jangan duk kira dah tulis nama ni, PA punya nama ni. Dia ungkit nama dia tulis PA. Minta maaf ya siapa yang ada PA, tak ada PA sini kan. Jangan. Senang, bahasa kampung senang. Baca PA, Munah kan. Nama sekarang mana ada PA Munah Haji? Tak ada. Munah adalah Munah. Alhamdulillah, minta maaf. Kebetulan jangan marah no. Tak ada kena-mengena orang hidup tu. Munah ke alhamdulillah Mak Haji. Baik. Maknanya tuan-tuan, apa cerita dalam hadis ni, orang yang membunuh tadi mesti dia ada perasaan nak membunuh. Dan orang yang kena bunuh, nascaya ada perasaan juga nak melawan. Maka dua-dua masuk neraka. Maknanya tuan-tuan, dalam hadis ini beritahu pada kita jangan bermusuhan antara sesama Islam. Berlainan pahaman, berlainan ideologi, itu fitrah. Ya? Haji dengan Mak Haji dah kahwin berapa lama Haji? 30 tahun? 40 tahun? Agak-agak lah. Berapa tahun? 70 tahun. Dah kahwin dengan Mak Haji? Lebih kurang lah. Tahun 60 nikah, 60 sekarang 20 60 54 tahun. Lebih kurang lah. Abang Haji 54 tahun dah menikah dengan Mak Haji. Masih sekarang ada boleh faham-faham lagi ke? Kadang-kadang gigit lidah juga dia. Normal. Walaupun duduk serumah, walaupun makan kenai, walaupun duduk apa yang tumpuk-tumpuk dalam badan semua tahu, tapi mesti berlaku juga perbezaan pendapat. Itu normal. Sedangkan ini suami isteri ni hari-hari jumpa, tapi kadang-kadang marah juga. Dan marah itu adalah kadang-kadang tak sependapat. Itu normal. Tetapi tak pendapat yang kecil jangan dibesarkan. Itu yang jadi pertelengkahan, menyebabkan perpecahan dan penceraian. Sebab itu punca dia masyarakat kita hari ini tuan-tuan, berlaku perceraian yang mudah-mudah berlaku pada masyarakat kita ni tuan-tuan. Sebab benda kecil dia ambil maklum sangat. Sekali kecil-kecil, masak masin sikit, buat air teh termanis sikit, alah, kejam-kejam mata je lah kan, telan je lah ngap. Paling-paling masuk hospital lah Haji, senang. Nurse jaga cun. Ustaz ni minta orang masuk hospital ke? Dah lah kan. Okey, contohlah. Maknanya benda, tapi benda-benda yang melibatkan akidah, melibatkan ibadah, yang itu kena jaga. Sebab itu hukum. Maknanya tuan-tuan, orang Islam ni kalau boleh janganlah bercakaran, janganlah bersengketa. Sebab fa aslihu baina akhawaikum, kalau boleh damaikan. Kalau ada nampak rasa nak marah, minta maaf siap-siap. Saya minta maaf lah, saya salah. Ngaku salah, tak apa. Jangan kita menegakkan juga ideologi kita. Itu yang jadi rosak. Itu yang jadi berlaku perpecahan dan menyebabkan kemukaan Allah. Yang itu yang Allah Ta'ala kata dua-dua masuk neraka. Jadi kalau kita orang Islam, janganlah sampai. Sebab orang Islam bersaudara, walaupun bukan satu darah. Sebab kita bila mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawa kita adalah semuanya diharamkan darah kita, diharamkan harta kita diambil tanpa hak. Ya, mesti kena ada tata susila. Kena ada tertib-tertibnya. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat. Ya. Orang yang membunuh dan orang yang bunuh, maknanya dia sama-sama berlawan antara Islam, maka dia adalah
masuk neraka. Sekarang ni kita antara Sunni dengan Syiah. Antara Sunni dengan Syiah, Syiah sebenarnya yang dipahamkan bahawa Syiah bukan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita berada dalam platform yang sebenar, iaitu yang mengikut hadis Al-Quran. Maka Syiah bukan daripada ajaran Islam, mana dia bukan daripada kalangan orang Islam. Sebab tu mereka berfatwa bahawa orang Sunni halal darahnya. Orang Sunni tidak memfatwakan orang Syiah halal darahnya. Dia cuma terkeluar daripada ajaran Islam. Kita boleh invite dia, bagi dia tarbiyah untuk dia kembali kepada Islam. Tapi kita tidak boleh menghalalkan darah dia, sebab tak ada fatwa menghalalkan darah orang Syiah. Jadi yang itu kita bila berlaku perbalahan, bila berlaku pertengkaran, yang itu kita kena lihat sejauh mana dia mengancam kita. Kalau kita terancam dengan sebab pahaman dia yang bersalahan dengan i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kita berhak mempertahankannya. Jadi yang itu berlaku di luar-luar negara lah. Tempat kita ni alhamdulillah masih lagi dalam keadaan terkawal. Sebab mereka ada konsep taqiyah, iaitu berpura-pura dengan masyarakat majmuk, masyarakat majoriti di sini. Tapi kalau dia lebih, dia akan lebih mempengaruhi kita. Ini hati-hatilah. Syiah sebab dia dakwah dia sama, dia pergi masjid surau sama, cuma dia punya pahaman berbeza. Sebab dia menafikan Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia menafikan Khulafah Ar-Rasyidin kecuali Sayyidina Ali. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang menolak Khulafah Ar-Rasyidin maka tertolaklah imannya. Ini kena faham. Baik. Mana kalau kita sama-sama Islam, kita mengucap, tak payahlah bertengkar. Mak Haji kadang-kadang dengan jiran sebelah marah pasal ayam. Pasal ayam. Tai ayam. Mak Haji jangan pasal tai ayam masuk neraka, Mak Haji. Jiran kita dah boleh ayam. Tai ayam tu jangan pasal tai masuk neraka, Mak Haji. Ambil je, buat amal. Dengan tai itu Mak Haji boleh masuk syurga. Buat amal, kira saja masuk. Kan dapat pahala. Tapi kalau dah hati dia panas, laku dosa je Mak Haji. Jadi jangan kita biarlah orang buat kita, tapi jangan kita buat. Sebab kita faham kita orang Islam. Carikan perkara yang menyebabkan sakit hati itu jadi pahala. Ya. Nak marah ayam macam mana? Ayam ada jamban tak? Ya. Cucilah hari-hari, jadikan rutin basuh. Senaman. Keluar air tu belanja fi sabilillah untuk bersih. Kalau sabarlah. Kalau tak sabar saya tak boleh cakap apa lah. Kan? Sebab ini hati kadang-kadang lama-lama panas juga kan. Tapi kadang-kadang saya cakap dengan rumah saya, udahlah, nak macam mana, kita tak ada ayam nak bayar balas balik kan dia. Kalau ada ayam kita tertib. Takkan kita cakap ayam kau pergi kat rumah sebelah. Tak boleh. Jadi takkan nak melawan begitu. Jadi dengan dalam satu kan menjadi musuh. Pasal ti ayam. Ni cerita macam Piramli dah tengok dah kan, seniman bujang lapuk. Ti ayam apa pasal malam-malam bising? Mau tak ada bising, ini Haji lah. Anak berak punya hal. Itu cerita Piramli kan. Anak berak punya hal. Apanya aja. Tai punya hal pun mau bising. Cuci sudahlah. Piramli pun sudah ajar. Bukan Piramli, dia ambil kitab ini. Dia belajar kitab ni. Buat filem. Ya. Sabar je lah Mak Haji. Alhamdulillah. Tak ada tai pula hari ni. Lega pula Mak Haji. Kadang-kadang jadi rutin. Tengok-tengok, dah tak ada tai pula hari ni. Tengok-tengok ayamnya semua disembelih. Alhamdulillah. Dia hantar semangkuk kat kita. Tak marah pula. Tadi tai marah. Bila hantar nasi lauk, alhamdulillah. Ni ayam kampung ayam kampung Perasaan tu. Gurau ya Ji, gurau ya. Sabar je lah Mak Haji.
Ya? Apa dia? Saya tahu mak haji gurau, saya tahu. Kita ni dah belajar sifat-sifat ikhlas ni. Kalau duk beramal juga benda tak ikhlas, tak payah belajar lah. Gurau. Maksud saya, kita sabarlah. Ya, sebab itu Nabi kata dalam hadis dia kata ajar qabla dar. Ya, Nabi kata pilihlah jiran, kemudian barulah buat rumah. Tapi kita nak macam mana, kita dah beli rumah baru tahu jiran. Sabarlah, dah dapat tu kena sabar. Jangan sampai kita dengan jiran kita masuk neraka. Biarlah dia nak buat kita ala kubilal. Kalau dia ada otak, dia faham lah. Kalau tak ada, terpulanglah. Kita berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu hati jiran kita ni. Biarlah ayam dia tu berhenti bahasa sikit. Kan? Kita doa lah. Tak apa. Jangan kata, ya Allah, matikan ayam dia. Ya Allah, matikan ayam dia. Dosa pula kita. Sebab kita ada niat busuk. Kita niat dengki, kita niat dendam. Jangan. Biarlah orang buat kita. Jangan takut. Sekali mak haji tengok dekat syurga mak haji, ayam tu wangi datang dekat syurga. Ini apa ni wangi ni? Rupanya ayam yang mak haji cuci. Masya Allah. Sekarang memanglah anda tak ayam lencong. Tu tak ayam lencong, ayam punai. Hak yang hitam tu melekit ya amat. Cuci tu tak perlu kan. Sabar je. Biarkan anak-anak, biarkan. Dia tak kacau anak Okey, baik. Itu dia. Untung. Jangan risau. Memang kita faham dalam kita berjiran ni macam-macam keringat dan sebagainya. Sabar je lah, buat tak reti je lah. Yang pertama, nak tidur, kita maafkanlah jiran-jiran kita. InsyaAllah tenang tidur kita. Hidup tak tidur, tak jenuh, tak jenuh. Maknanya tak lena kita. Baik, itu dia. Maknanya tuan-tuan, jangan sekali-kali kita membunuh ataupun menzalimi orang Islam sendiri. Biar kita teraniaya. Sebab kita teraniaya itu, doa kita mustajab. Ingat tu. Kita teraniaya ni tuan-tuan, doa kita mustajab. Tak rugi. Memang dari segi kacamata, nyaya kita, asyik kita je. Bahasa orang kita ni, kita pun ada sabar dia. Ada peringkat sabar dia. Gitulah lebih kurang. Boleh je? Jadi hati-hatilah kita. Sebab dalam masyarakat ni banyak tuan-tuan. Kadang-kadang kita naik motor, naik kereta, macam-macam rupa orang. Kan? Kadang-kadang pergi pasar, sama juga. Sebab itulah nilai-nilai kita tidak berpegang kepada ajaran Islam. Itulah puncanya. Kalau semua orang pegang agama Islam, jiran-jiran kita semua Islam, senang. Sebab orang Islam, dia akan menjaga jiran dia. Dia tidak akan menyakiti hati jiran. Macam tu sekali. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita belajar bab jiran, ini kena faham. Sebab hak jiran pun banyak. Kita dalam Islam banyak. Nabi sentiasa diingatkan oleh Jibril tentang jiran. Sehinggakan Nabi ingat bahawa jiran pun mempunyai perwasiatan ataupun boleh mewarisi harta. Jadi jiran yang kena jaga Syekh. Sebab apa-apa berlaku jiran yang tahu. Ya. Kalau rumah saya rumah steres tuan-tuan, kadang-kadang kita kentut pun orang sebelah tahu tu. Macam mana rupa kentut kita tu. Pasal jiran kalau rumah macam mak haji rumah sebiji-sebiji tak apa perasan lagi lah, senyap je gitu. Kalau saya tu kadang-kadang kita terjerit dalam rumah pun dia kata, apa semalam? Dia pun tanya juga. Kita pun kata, biasalah anak-anak ada balik cuti sekolah ni, dia jadi tazan. Jadi anak-anak ada di rumah, dia macam-macam bunyi. Jadi tak boleh kata apalah. Nanti bila dah sekolah, anak-anak masuk asrama, sunyi gitu. Dah kurang bunyi. Biasalah, meriah-riahkan rumah sikit. Okey. Hidup tak jadi. Boleh Ji? Boleh Ji? Jadi kalau ada musuh-musuh, hilanglah, tak payah musuhlah dengan Islam. Apa yang kita nak dapat dengan musuh dengan Islam? Sebab kita bermusuh dengan Islam, kita berdosa. Kenapa ingat musuh? Besok kalau kita meninggal, siapa yang angkat? Cuba ingat. Kalau kita meninggal, besok siapa yang angkat kita? Jiran angkat tak? Yang tai ayam tu lah. Kita angkat dah. Dia angkat kita. Kalau dia tak angkat, tak apalah, siapa nak angkat?
Ustaz, saya anak ramai. Ya, anak ramai tapi tak balik. Jangan, jiran juga. Sebab itu kita Nabi sendiri walaupun jirannya orang Yahudi, jirannya orang kafir, Nabi tetap memuliakan dia, mempunyai hak-hak. Sebab itu jiran dia ada 3 hak. Satu jirannya ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, ada yang mempunyai satu hak. Kena jaga. Hak yang 3 tu di jiran kerabat. Jiran kerabat, jiran secara muslim, jiran hak dia sebagai muslim, hak dia sebagai jiran. Satu hak kerabat. Duduk adik-beradik. Sebelah sana Pak Long, sebelah sini Mak Ngah. Jiran kita tu semua adik-beradik. Lagi bisa yang tu. Adik-beradik dia lagi bisa. Silap sikit, terus pagau. Ni tanah aku. Itu silap lah, minta maaf. Itu jadi tiga hak tu. Hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, hak sebagai jiran. Kemudian manusia dalam jiran ni ada 2 hak, iaitu hak sesama Islam. Jiran kita orang sebelah dia orang Islam. Maka pertama hak dia sebagai orang Islam, kedua hak dia sebagai jiran. Dan yang ketiga iaitu jiran yang mempunyai satu hak. Siapa dia? Iaitu jiran yang bukan Islam. Walaupun dia bukan Islam, kita kena jaga juga jiran. Jangan kita menganiaya, menzalimi jiran. Jaga dia. Saya kata tadi tu ada masalah lah. Buat tak reti je lah. Kalau nak ikut semua kita privacy, itu yang bahasa orang dulu. Kalau rasa-rasa nak senyap, pergi buat rumah kat hospital, ataupun buat rumah dekat kubur. Senyap lah. Tak ada orang ganggu, insyaAllah. Kok rumah sebelah kubur ada ganggu juga, maknanya memang mak haji lah masalahnya tu. Dah duduk sebelah kubur pun ada masalah. Maknanya takkan kubur tu cakap ketuk Assalamualaikum, tak ada. Baik. Itu dia. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita kena jagalah jiran, kita kena jaga hak orang Islam. Sebab itu orang Islam ni apa yang pertama hak dia? Apabila kita bertemu, kita ucap salam. Fasallim alaihi. Itu hak dia. Sebab itu bila nampak kawan jiran sebelah tu, berilah salam walaupun hati kelam. Beri salam. Assalamualaikum. Dia pun lantuk dia lah. Biar dia tapi kita beri salam dulu pertama. Yang kedua, apabila dia sakit, kita ziarah. Apabila sakit, kita ziarah. Jangan dengar dia sakit. Apa dia? Sakit? Alhamdulillah. Padan muka. Ni pasal tai ayam dia lah semalam. Jangan. Bila sakit, ziarah. Ziarah dia. Tengoklah. Oh, engkau mat sakit mat. Alah, hai kesian. Sakit apa ni mat? Demam. Tak apa. Nanti kita cari daun semambu. Pasal takut engkau kena campak. Ambil buah semambu, buat mandi, redup sikit badan dia. Orang ni kita buat nyanyi dia datang ziarah. Kan bagus kan? Itu hak dia kena. Apabila dia minta nasihat, bagi nasihat. Jangan sembuh. Jangan bila datang nasihat, Mina, macam mana ni anak aku? Itulah kau. Dengan aku tak ada baik, bila susah datang. Jangan sembuh. Bila dia bagi nasihat, minta nasihat, kita bagi nasihat. Jangan sombong pula. Bila dia minta pandangan, kita bagi buah pikiran. Jangan kita kata, kau masa senang kau lupa aku ya. Masa ni terhegeh kau. Jangan pulang baku buah keras. Biarlah yang dia buat pada kita terima saja. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka dan moga-moga doa kita mustajab. Baik. Apabila dia memerlukan bantuan, bagilah bantuan. Oh Mina, ya, aku pinjam telur 2 biji. Telur nak, tahi letak. Bunyi lagi. Telur ayam dia nak kan. Kita kadang-kadang dia terputus kan nak masak telur habis. Bagilah telur. Aku telur bandar tak ada, telur kampung ada. Telur kampung lah. Jangan cakap ni telur ayam kau
telur kat rumah aku ambil. Jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Bagilah mana dia minta peluang. Ya, bila dia mati, hantarkan air sampai ke kubur. Ya, itu 6 perkara yang wajib kita beri. Ya, begitu juga dengan jiran. Apabila dia sakit, kita ziarah. Apabila dia memerlukan bantuan, kita bagi bantuan. Jangan kita tengok aja jadi pemerhati. Itu kita hak kita. Jaga. Jangan sampai kita dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ya? Sebab itu tuan-tuan, Islam mengajar kita untuk berdamai. Ya, sebab itu kaum muhajirin datang ke Madinah disambut oleh kaum Ansar yang telah mereka memeluk Islam semasa berdagang ke Mekah. Lalu dia balik ke Madinah, dia beritahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah beritahu akan berhijrah ke Madinah. Mereka mengalu-alukan kedatangan Rasulullah dan orang-orang Islam yang berpindah dari Mekah ke Madinah, bukan kerana suku, bukan kerana keturunan, bukan kerana darah. Mereka menyambut kedatangan orang-orang muhajirin dari Mekah ke Madinah kerana ikatan la ilaha illallah. Mereka tak ada hubungan kekeluargaan langsung, tapi mereka datang ahlan wa sahlan, tala'al badru alaina. Telah datang kepada kami bulan purnama bercahaya-cahaya. Kenapa? Dengan datangnya Rasulullah SAW, maka Madinah itu menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negara yang berkat, negara yang baik, yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita hari ini kalau kita pergi ke Madinah, tuan-tuan, kalau kita pergi umrah, pergi ziarah umrah atau haji, kita pergi Madinah, jiwa kita tenang saja. Di Mekah dia ada crowded sikit, kelang kibut sikit. Ya, kita tengok pergi ke Madinah, tenang aja. Pergi Masjid Nabawi, tenang aja. Kita di Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram tenang. Keluar aja dia kelang kabut. Sebab apa? Perjalanan jalan rayanya terlalu sibuk dan tak teratur. Dan sifat orang-orang di Mekah kebanyakannya dia kasar sikit, tak macam Madinah. Kalau Madinah, kalau dia panggil Mak Haji, Haja, mari lihat tengok murah-murah jubah. Senang. Dia panggil, dia cakap Melayu Mak Haji, jangan risau. Bukan cakap Arab, kita takut tu. Mau cakap murah, Haja, tengok, lihat dulu. Malaysia bagus. Datang. Mak Haji pun beli 2 jarah. Dekat Mekah, mau beli halal haram. Halal haram saja. Itu sifat dia. Sebab dia lebih praktik tentang Islamnya. Sebab itu Madinah, tempat yang kata Madinatul Munawwarah, Madinah bandar yang bercahaya bergelapan. Kenapa? Kerana mereka mengimplementasikan sikap sebagai akhlak muslim. Di kampung kita pun boleh. Kalau kita semua masing-masing masyarakat menanamkan perasaan sifat sebagai orang Islam, nescaya semuanya seronok. Maka nanti tai ayam tu dia basuh sendiri depan kita. Allah, tai ayam aku, bina aku basuh. Tak payahlah. Konon buat baik tak payahlah, dalam hati alhamdulillah. Kan? Alah, ayam punya pasal pun kadang-kadang jadi gaduh kan. Malu kau orang ayam gelak je tengok. Kesian tuan rumah aku ni. Tuan aku gaduh pasal aku. Aku ni nak berak tak ada tempat. Kalau dia siapkan jamban, mungkin aku pergi. Dia kata, dah tak laman rumah kita lah. Ya tak? Betul tak? Lepas tu tak boleh nak marah ayam. Tuannya yang nak marah kan? Baik. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai seorang yang benar-benar mengaku beriman pada Allah, jadikanlah orang Islam ni sebagai rakan dan taulan kita, teman dan rakan, sahabat kita. Jangan sampai kita bermusuh kerana benda-benda hak yang tak sepatutnya. Lebih-lebih lagi bersengketa dan berbunuh sesama kita. Kalau boleh janganlah. Biarlah kita tak melawan, bukan kerana kita ni lemah.
kita tak melawan kerana kita tidak mahu dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga sebab kita melawan perkara yang remeh. Biarlah kita mengalah itu bukan maknanya kita tewas kalah, tapi kita mengalah kerana kita tak nak disoal oleh Allah Ta'ala di akhirat esok. Sabar je lah, sibat sabar, insyaAllah. Moga-moga dengan kesabaran kita itu akan membantu kita untuk cepat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar kita lain, Ustaz. Sabar orang. Kita manusia sabar ada hadnya. Wah, kan main berpasapah pula. Sabar ada hadnya. Habis yang tak ada hadnya ni. Selagi boleh sabar, sabar. Selagi boleh sabar, sabar. Istighfar banyak-banyak, mohonlah. Maknanya kita bila macam mana kita nak hilangkan perasaan marah pada dia, anggap bahawa kita buat lebih teruk daripada itu. Ini sikit. Anggap kita buat pada orang lebih teruk daripada itu. Jangan anggap kita buat baik pada orang. Itu yang kita rasa kita baik. Anggap kita ni ada buat jahat kat orang. Jadi dia tu baru buat sikit, baru kita rasa. Apatah lagi kita yang buat kejahatan pada orang, nasib orang lagi rasa. Jadi itulah untuk kita nak hilangkan sifat-sifat supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Kena sabarlah. Memang cakap senang, tapi nak buat susah. Tapi macam mana pun insya-Allah kita berusaha untuk sama-sama mendapat martabat tingkatan sabar. Insya-Allah nanti lepas ni bab yang ketiga kita bicara bab sabar. Ini bab pertama. Dah masuk juga sabar, tak apalah. Sikit-sikitlah, ya. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi kita orang Islam kembalilah kepada ajaran Islam, kembalilah bertegar kepada amalan Islam. Pertama, akhlak Islam. Ya, bila kita meletak akhlak Melayu, akhlak biasa, akhlak keturunan akan rosak kita. Ya, kita letak akhlak Islam campur dengan akhlak Melayu yang baik. Kita sambungkan dia. Insya-Allah dia akan lebih baik mana yang kita dapat, insya-Allah. Jadi janganlah kita ada dalam hati kita sifat benci, sifat dengki, sifat musuh, sifat dendam terhadap orang Islam. Yang pertama, banyakkan kita maafkan mereka. Maafkan je lah, baru kita tenang. Ya, antara ciri-ciri nak lena tidur ni tuan-tuan, sebelum tidur kita maafkan musuh-musuh kita. Kita maafkan orang-orang yang kita marah. InsyaAllah kita tenang tidur, kita akan bangkit dengan keadaan segar yang teramat segar, insya-Allah. Kalau kita beramal dengan demikian. Tapi kalau dalam hati dia geram, tidur pun tak jeneruh, kata orang Terengganu. Maknanya tak lolap tidur, tak lena. Dia tengah sana, ke sini dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ini, janganlah kita bermusuhan antara sesama Islam. Yang terbaik kita bertoleransi, berhubung baik, bersilaturahim, ya, berdamai antara satu sama lain. Jadi senangnya, sebab itu saya suka di kampung tuan-tuan. Di kampung ni, kenal tak kenal, angkat tangan. Naik motor, tet, angkat tangan. Tak kisahlah. Lah. Dia pun jalan. Selalu gitu. Saya kalau balik kampung, saya suka lalu jalan kampung. Ada jalan-jalan highway, ada jalan besar. Saya suka jalan-jalan kampung. Jalan kampung, nanti lalu pet, dia bawa gereh sawit dia, tet, dia pun angkat tangan. Kita pun angkat tangan. Omah kata, abang kenal ke? Tak, habis angkat tangan. Dah orang angkat tangan, takkan kita tunjuk nombor. Angkat tangan je lah. Sebab dia angkat tangan, apa ruginya? Kita angkat tangan je lah. Kita dalam kampung dia kan. Tak kisahlah. Dia pun tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Tapi ada hubungan. Sebab kita menunjukkan kita interaksi dengan dia. Apa cerita? Ini masuk kampung orang. Orang kena pepah. Cuba orang begitu. Siapa tu? Entah. Jalan dia kan. Sekurang-kurangnya angkat tangan. Tegur-tegur je lah. Angkat tangan, angkat kepala ya. Sini pun alhamdulillah. Kalau saya lalu pun kadang-kadang saya pun
Macam, ya tak? Ni orang surau Yusran ke? Bukan. Tak apa. Tak ada pun jalan je lah. Angkat je tangan. Senang. Kadang-kadang kita pergi pasar jumpa, Haji, belikan Memang pun nak belikan, tanya lagi belikan. Memang bahasa orang Melayu gitulah. Belikan Haji, memang nampak. Ingatkan beli basikal. Nasib baik dia cakap, tak beli basikal. Lagi sakit hati gitu kan. Memang pergi pasar, tanya, memang belikan lah. Takkanlah tanya beli lawin kan. Kalau dia kata, tak ada. Ni beli basikal, tanpa basikal. Marah pula kita kan. Sebab orang Melayu dia senang je. Oh, nak ke mana? Dah tahu orang tu bawa bakul, memanglah pergi pasar. Lepas tu yang syok tu dia tanya, oi, pergi pasar ke? Memang bahasa memang hebat lah. Tapi kita bagus lah. Jangan marah lah. Tak apalah. Kita terima je lah. Budi bahasa. Ya, itu bahasa amalan kita. Orang Melayu bagus. Ya, itu bagus. Yang tu saya puji. Orang belum tanya, belum apa lagi dah soal lah. Banyak beli ikan. Bakul kosong tanya banyak beli ikan lagi. Kan. Kau dah balik, sikit je. Sikit je. Hari ni tak beli ikan. Mak Haji tak masak? Orang asal betul dia tanya Mak Haji tak masak pula. Itu contohlah. Bagus juga kadang-kadang demikian. Bahasa-bahasa seperti itu, kalau yang baik, kekalkan. Tapi jangan sampai mendatangkan permusuhan. Jauhkan permusuhan, persengketaan. Sebab persengketaan adalah jurang untuk ke neraka. Jadi insyaAllah moga-moga kita kekalkan kedamaian, kita kekalkan keharmonian, kita kekalkan silaturahim kita, supaya kita sentiasa dituntun oleh Allah SWT, memudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah yang dapat saya berikan pada malam ni. Moga-moga kita sama-sama diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga sepanjang Syaban yang akan kita lalui ini, dan insya-Allah semoga Ramadan yang akan kita tempuh nanti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih melipat gandakan amalan-amalan yang menyebabkan kita diampunkan oleh Allah Ta'ala dan kita dibebaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat beramal, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sebab kita Ramadan tak ada kuliah kan, Cik? Tak ada kan? Jadi cuti sebulan. Kita jumpa lepas raya. Itu pun kalau disambung balik lepas raya, InsyaAllah. Saya tunggu je orang panggil, saya datang. Nanti takut Ustaz, belum lagi Ustaz raya. Sebab ada saya mengajar satu tempat 2 bulan. Dia break 2 bulan. Sebab apa? Raya. Siapalah, saya tak marah. Biarkanlah. Sebab dia golongan hotel-hotel. Golongan macam Haji 70, 60. Dia cucu ramai. Jadi cucu datang tu dia bukan sekali rap. Minggu ni dia datang, minggu depan ada lagi datang. Jadi cucu dia bersilih ganti. Jadi dia nak pergi surau tak sempat. Cucu ramai datang. Jadi dia kata 2 bulan Ustaz cuti. Tak ada masalah. InsyaAllah bila dia beritahu kita sampai. Haji Okey, insyaAllah. Jadi minta maaf banyak-banyak kalau ada sepanjang pengajian saya ada menyebabkan sakit hati, marah, mungkin ada menyinggung perasaan sengaja atau tidak. Saya minta maaf banyak-banyak. Bukan nak cari salah, tapi sama-sama kita nak muhasabah supaya kita dapat membetulkan diri kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah, menjadi orang yang mendapat kejayaan dunia maupun akhirat. Jadi kalau ada kecil-kecil hati, minta maaf ya Haji. Asyik Mak Haji je kena Mak Haji marah Mak Haji. Abang Haji relax aje, tak dapat kena pun. Bukan nak kena mengena, kebetulan aja ceritanya. Jadi Abang Haji pun sama juga je minta maaf banyak-banyak. Mohon banyak-banyak kesilapan yang saya lakukan, kesalahan saya, mohon banyak kemaafan. Moga-moga sepanjang Ramadan nanti kita sentiasa tenang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban.
اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya pada Fadli. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, barakallah, barakallah.